Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita mendengar nama Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri, yang kononnya akan bertanding untuk pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang baru saja dikosongkan kerusinya. Ada yang kata sangat sesuai Tun Dr. Mahathir untuk bertanding di pilihan raya PRK Kemaman. Ada juga kata Ceh alias akan dihantar semula, dicalonkan semula untuk bertanding bagi merebut semula kerusi ke Parlimen Kemaman. Saudara-saudara, akhirnya terdapat banyak pandangan, terdapat banyak respon setelah nama Tun Dr. Mahathir yang dikabarkan akan bertanding di pilihan raya kecil Kemaman. Akhirnya ini satu ulasan yang amat mengejutkan, yang amat pedas untuk diterima oleh kepimpinan PAS. Ulasan dari Syahbudin.com, terlalu pantas tolak Tun Mahathir calon di Kemaman. PAS jelas tak berbudi bahasa. Seperti yang kita tahu, Menteri Besar Terengganu telah mengesahkan tidak ada perbincangan yang dilakukan top 5 ataupun top 5 jawatan tertinggi PAS berkaitan dengan meletakkan Tun Dr. Mahathir sebagai calon di pilihan raya kecil Kemaman. Nah, bagaimana saudara-saudara kalau tiba-tiba Tun Dr. Mahathir mempunyai niat untuk menjadi calon supaya beliau sekali lagi mempunyai kuasa sebagai ahli parlimen dan suaranya boleh jelas didengar di parlimen kalau beliau akan bertanding dan menang di Kemaman. Artikel dari Syahbudin.com, hanya sehari selepas digambarkan perlunya Tun Dr. Mahathir diletakkan bertanding di Kemaman, PAS dengan pantas menolak kemungkinan tersebut. Naib Presiden PAS merangkap Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dipetik sebagai berkata, PAS tidak bercadang untuk mencalonkan Tun Mahathir dalam PRK Kemaman yang bakal diadakan. Sudah jelas di sini, kepimpinan PAS menolak Tun Mahathir untuk menjadi calon. Sedangkan Tun Dr. Mahathir secara percuma menjadi penasihat untuk 4 negeri tadbiran PAS PN. Adakah ini cara mereka untuk membalas jasa Tun Dr. Mahathir? Nah, persoalan yang saya timbulkan sebentar tadi, bagaimana kalau Tun Dr. Mahathir sudah bersedia, sudah mahu menjadi calon untuk PAS bertanding di Kemaman, tetapi jelas penolakan dari kepimpinan PAS ini. Dalam artikel ini lagi, katanya tidak ada perbincangan dalam PAS untuk perkara itu. Dalam hal ini, PAS jelas ternampak kurang berbudi bahasa terhadap Tun Mahathir yang telah mereka lantik sebagai penasihat khas untuk 4 negeri tadbiran PAS PN, Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis, dalam konteks menarik pelabur dan membangunkan ekonomi ke 4 negeri berkenaan. Saudara-saudara, adakah selepas ini, kalau tiba-tibalah, kononlah, Tun Dr. Mahathir merajuk karena nama beliau sudah disebut-sebut untuk menjadi calon di Kemaman, tetapi akhirnya beliau telah sah ditolak oleh kepimpinan PAS. Bagaimana kalau Tun Dr. Mahathir merajuk dan meletakkan jawatan sebagai penasihat kepada 4 negeri tadbiran PAS PN? Mungkin itu pun boleh berlaku juga. Ataupun ini kita boleh kata selamat tinggal Tun Mahathir, disebabkan sekali lagi beliau tidak dicalonkan lagi untuk merebut peluang menjadi ahli parlimen supaya suaranya boleh didengar. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda berkaitan dengan perkara ini? Menurut Syahbudin.com, Syahbudin Husin berkata, terlalu pantas tolak Tun Mahathir calon di Kemaman. PAS jelas tak berbudi bahasa. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini ramai bercerita tentang rombakan kabinet. Ada yang kata ramai menteri yang patut ditukar. Menteri-menteri yang tak buat kerja patut ditukar. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya akan membuat pengumuman berkaitan dengan rombakan kabinet. Tidak lama lagi. Saya menjangkakan mungkin selepas pilihan raya kecil Dun Pelangai. Tapi tarik belum ada, tapi saya rasa memang dalam masa yang terdekat ini akan ada rombakan kabinet. Nah, saudara-saudara, siapa menteri yang patut digugurkan? Siapa menteri yang patut ditukar? Hari ini, saudara-saudara, terdapat satu kejutan baru untuk kerajaan perpaduan dan kejutan juga untuk semua kepimpinan politik di mana MCA menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk melepaskan jawatan Menteri Keuangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa untuk melepaskan jawatan Menteri Keuangan. Okey, kalau benar Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melepaskan jawatan Menteri Keuangan, anda rasa siapa yang patut ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memegang platform Kementerian Keuangan? Dalam artikel ini, MCA menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melepaskan jawatan sebagai Menteri Keuangan untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada pentadbiran negara. Nah, jelas sekali di sini niat ataupun gesaan dari MCA itu adalah satu cadangan yang baik dari MCA, bukan disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak melakukan kerja dengan baik, tetapi MCA mau Datuk Seri Anwar Ibrahim tumpukan kerja sepenuhnya untuk pentadbiran negara. Juru cakap parti itu, Mike Chong, berkata, Anwar perlu melantik Menteri Keuangan kedua yang boleh memberi tumpuan kepada hal-hal ekonomi sekaligus membolehkan beliau memberi tumpuan kepada urusan pentadbiran negara. Pelantikan baharu jawatan ini akan meningkatkan ekonomi negara kita dan menjana lebih banyak peluang pekerjaan. Beliau akan dapat bertindak balas terhadap isu-isu utama dengan cara yang lebih mikro dan komprehensif, dan dengan itu ia memastikan penyelarasan serta konsistensi dasar kerajaan, katanya dalam Facebook. Mike baru-baru ini dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda MCA, turut mencadangkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi. Wah, ini yang menarik. Turut mencadangkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli, dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Muhammad Sabu, kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi serta gagal melaksanakan tugas. Tambahnya, Anwar perlu mengambil langkah itu memandangkan rakyat kini dihimpit dengan kenaikan kos sara hidup dan pendapatan tidak meningkat, sedangkan kerajaan tiada arah tuju ekonomi yang jelas. Nah, selain gesaan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Keuangan, kepimpinan MCA juga menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam rombakan kabinet yang bakal dilakukan untuk menggugurkan, memecat Rafizi Ramli dan Mat Sabu. Sudah pasti dua menteri ini antara menteri yang selalu disebut-sebut ramai. Saudara-saudara, menurut Anda, patutkah Rafizi Ramli ataupun Mat Sabu ataupun kedua-duanya sekali dipecat? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.